nama saya Nur Aina Syafa binti Amran. Saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan menerangkan tentang solat di rumah ketika wabak COVID-19. Sekarang dunia diuji dengan satu wabak, iaitu wabak COVID-19 yang menyebabkan semakin hari kadar kematian semakin meningkat. Malaysia juga antara negara yang tidak terkecuali berhadapan dengan wabak ini. Okey, wabak ini amat mudah menimpa manusia. Hal ini kerana melalui salaman, sentuhan, malah melalui batuk dan bersin dari pesakit juga boleh menyebabkan virus ini tersebar dengan cepat. Oleh yang demikian, sebarang perhimpunan perlu dihentikan dengan segera. Ini kerana himpunan ini menjadikan manusia berhimpit-himpit, mudah berlaku sentuhan antara satu sama lain seperti bersalaman, batuk dan bersin mudah terjadi. Semua ini akan memudahkan wabak ini tersebar dengan cepat. Kerajaan juga memutuskan bahawa sebarang aktiviti keagamaan perlulah dihentikan dengan segera dan disarankan untuk melakukan aktiviti keagamaan di rumah masing-masing. Ini kerana kerajaan memutuskan hal ini supaya virus ini rantaian virus ini dapat diputuskan dengan segera. Apatah lagi, setakat ini wabak ini semakin ketara tersebar selepas berlaku himpunan jemaah tabligh yang bertempat di markas utama mereka, iaitu di Masjid Seri Petaling. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk membatalkan segala aktiviti keagamaan, termasuklah solat berjemaah dan solat Jumaat yang perlu dilakukan di rumah masing-masing. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan tentang hukum asal umat Islam mendirikan solat berjemaah di masjid. Okey, hukum asal bagi umat Islam ialah mengimarahkan masjid dengan mendirikan ibadah secara berjemaah dan juga sebarang aktiviti yang membawa kepada takwa dan ruang untuk menyucikan jiwa serta mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sekarang di mana negara kita diuji dengan wabak COVID-19, adalah disarankan untuk kita sebagai umat Islam di Malaysia untuk mengadakan solat berjemaah di rumah masing-masing, termasuklah solat Jumaat. Hal ini kerana kita perlulah patuh kepada saranan kerajaan untuk memastikan supaya wabak ini dapat dihentikan dengan segera. Okey, seterusnya ahli kumpulan saya yang lain akan menerangkan tentang solat ketika wabak COVID-19 ini dengan lebih lanjut. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzah binti Muhammad Syafawi dan nombor ID saya ialah 6221119379. Pada hari ini saya akan menghuraikan tentang keuzuran syar'i yang dibenarkan dan juga dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan pencegahan penularan wabak, misalnya wabak COVID-19. Okey, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada 16 Mac 2020. Sebagai rakyat, kita mestilah mentaati perintah pemerintah, misalnya Perintah Kawalan Pergerakan ini bagi menjaga keselamatan negara kita. Arahan, larangan dan ketetapan khas yang ingin dikeluarkan tersebut mestilah melalui proses perbincangan dan prosedur yang tepat. Ia bagi memastikan hasil keputusan yang dikeluarkan bersifat matang, menyeluruh dan tidak kerana emosi. Justeru keusulan syar'i itu mestilah bersifat jelas dan bukan sangkaan semata-mata. Sehubungan itu, keharusan bagi meniadakan solat berjemaah di masjid yang telah disebutkan oleh para ulama seperti Kesatuan Ulama di dunia, sedunia dan lain-lain dapat disimpulkan secara asasnya. Yang pertama, ketakutan dan kebimbangan yang mencapai tanpa yakin atau sangkaan yang kuat. Ia berdasarkan laporan dari ahli dan pakar rujuk sesuatu bidang tentang isu atau kes tersebut. Dan kedua ialah mudarat yang berlaku akan mengancam nyawa
yang diiktiraf oleh syarak. Ia bukan bersifat syak atau sangkaan semata-mata. Yang ketiga, bersifat pencegahan sebagaimana kaedah Sad Az-Zara'i agar masjid yang menjadi tempat perhimpunan tidak menjadi tempat penularan wabak COVID-19. Dan yang terakhir sekali, larangan bersifat sementara sesuai dengan pencegahan mudarat. Jadi, disebabkan kebimbangan terhadap keseriusan penularan COVID-19, perintah solat berjemaah di rumah telah diumumkan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang dalil-dalil syarak. Dalil yang pertama ialah di antara ajaran Nabi SAW tentang masalah penyakit berjangkit ini ialah melalui pencegahan. Tanggungjawab agama ialah setiap individu mengambil langkah-langkah pencegahan, misalnya menjauhkan diri daripada tempat-tempat awam seperti masjid supaya tidak dijangkiti. Sabda Rasulullah SAW, la yuridanna mumriddo ala musiha, iaitu yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalil yang kedua ialah Nabi SAW telah memerintahkan mereka yang ada di tempat terkena wabak untuk tidak keluar dari tempat itu, dan mereka yang sihat pula janganlah pergi ke tempat yang telah dijangkiti wabak. Hadis yang berbunyi, apabila kamu mendengar wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ, dan apabila ia berlaku di tempat kamu, janganlah kamu lari keluar daripada tempat itu. Hadis ini sahih daripada Imam Muslim. Dan dalil yang terakhir ialah Nabi SAW juga pernah didatangi oleh sekumpulan orang daripada Bani Thaqif untuk berbai'ah, dan salah seorang daripada mereka telah menghidap sejenis penyakit berjangkit. Nabi SAW mengutus kepadanya dan tidak bersentuhan dengan dia, seraya berkata, kami telah menerima bai'ah daripada kamu, maka pulanglah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Muhammad Syuaimi. Saya akan menerangkan tentang penambahan ayat di dalam lawungan azan. Tiada hadis yang kukuh yang menerangkan kita untuk menggantikan atau menambahkan ayat di dalam lawungan azan. Timbul kekeliruan dan pendapat dalam isu ini. Mengikut Imam Syafi'i, kita tidak boleh menambah perkataan, tetapi boleh untuk menukar ayat. Antara ayat yang ditukar adalah hayya 'alas solah, yang bermaksud marilah menunaikan solat, dengan sallu fi buyutikum, yang bermaksud solatlah di rumah kalian. Hal ini kerana mengikut Imam Syafi'i, hayya 'alas solah bermaksud kita dibenarkan untuk hanya solat di masjid. Jadi berbeza dengan pendapat Al-Haytami. Al-Haytami berkata tidak lengkap azan kalau tidak ada perkataan hayya 'alas solah. Jadi Al-Haytami berpendapat bahawa kita dibenarkan untuk menambah perkataan sallu fi buyutikum selepas mengucapkan hayya 'alas solah. Jadi perbezaan antara dua pendapat ini, pendapat Imam Syafi'i lebih kukuh daripada pendapat Al-Haytami. Jadi ramai ulama-ulama mengambil pendapat Imam Syafi'i. Cara untuk menjawab azan pula adalah sama seperti menjawab hayya 'alas solah. Solat Jumaat juga tidak dibenarkan, dan masjid juga tidak dibenarkan beroperasi dan harus ditutup. Hal ini kerana masjid merupakan salah satu tempat untuk orang Islam berkumpul untuk melakukan ibadah. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, kita tidak dibenarkan berada begitu ramai dalam satu kawasan. Jadi masjid adalah salah satu tempat yang harus ditutup bagi mengelakkan virus COVID-19 ini terus menjadi lebih serius. Bukan sahaja solat Jumaat dan masjid ditutup, tetapi semua jenis acara keagamaan tidak dibenarkan dilakukan. Antaranya perjumpaan di gereja, perjumpaan di kuil dan sebagainya. Di Arab Saudi juga ulama-ulama mereka
telah bersatu menyatakan bahawa masjid ditutup dan solat Jumaat tidak dibenarkan untuk dilakukan. Jadi sebagai kesimpulan, kita boleh melakukan azan dengan menggantikan ayat hayya 'alas solah dengan sallu fi buyutikum untuk mengelakkan orang ramai datang ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Jadi kita haruslah solat di rumah bersama dengan ahli keluarga, meluangkan masa bersama ahli keluarga, melakukan perkara-perkara yang bagus bersama ahli keluarga. Kita juga harus mendengar arahan daripada pemimpin. Hal ini kerana pemimpin lebih pandai dari isu mentadbir negara daripada kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.